Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul untuk kita bicara sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Dirahmati Allah, pengurusi surau yang datang kuasa masjid surau yang berbahagia ini, kepada seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Tajuk kita pada malam ini adalah bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Secara jujurnya tajuk ini sebenarnya berat sebenarnya. Jadi dibahaskan di Universiti Al-Azhar sampai tu tajuk ini, kan, dalam bahasa Arab 3 hari pun tak habis pembentangannya. Tapi satu cabaran bagi saya untuk menghabiskan dalam masa kurang dari 1 jam bila maghrib ni, kan, dan dalam bahasa yang paling mudah untuk kita fahami. Jadi kalau kita mungkin ada kurang jelas, nanti boleh bertanya, kita buka soalan untuk bertanya, kan. So, tajuk ni berat sebenarnya. Okey. Jadi perkara-perkara bid'ah ni selalu disebutkan, kan? Di negara kita ni pun sekarang telah mula orang bercakap, oh ni bid'ah ni, bid'ah ni, bid'ah ni. Kadang-kadang yang bercakap pun kurang faham apa itu bid'ah, hanya ikut-ikutan sahaja. Okey. Jadi kita nak tahu dulu pertama sekali takrifan, apakah yang dikatakan bid'ah, apakah yang dikatakan bid'ah. Kalau menurut kitab Sahih Muslim, Syarah Nawawi, mengikut ahli bahasa, mengikut bahasa bid'ah ni maksudnya kullu syai'in amila ala ghairi mithal sabiq, apa-apa perkara yang dibuat yang tidak ada contoh yang terdahulu. Itu di sudut bahasa. Kalau tak ada contoh, kalau dalam agama mungkin tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu dari sudut bahasa, Okey. Jadi daripada sudut istilah yang digunakan banyak orang mentakrifkan bid'ah tu, kan? Imam-imam besar, Imam Syafi'i sendiri pun ada bahas mengenai bid'ah. Kalau ikut Ibn Rajab rahimahullah, maknanya bid'ah tu sesuatu benda yang langsung tak ada dalil dia, Maknanya kalau ada dalil buat umum pun tidak dikategorikan bid'ah. Kalau ada dalil umum pun maknanya tidak dikategorikan benda itu bid'ah. Kan itu disuruh bahasa lah takrifan. Jadi bahasa mudahnya maknanya satu benda yang tak ada dalil, satu benda yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Okey. Bid'ah ni ada 2 aliran ulama mengenai, bila bicara mengenai bid'ah ni, ada 2 aliran ulama. Okay. Aliran yang pertama, mereka mengkategorikan bid'ah tu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang tak baik, ada bid'ah baik. Itu aliran pertama. Ada bid'ah yang bagus kata dia, ada bid'ah yang tak bagus. Bid'ah yang bagus ni macam mana? Iaitu dia panggil bid'ah mahmudah, apa yang dia selari dengan kehendak sunnah. Maksudnya walaupun benda itu tak ada dalil, tapi dia selari dengan kehendak sunnah. Sebagai contoh dia, katakan sambutan Maulid Nabi, contohnya, kan. Walaupun tak ada dalil mengenai sambutan Maulid Nabi, tetapi daripada konsep
tujuan sambutan itu adalah untuk melahirkan kecintaan kepada Nabi, maka melahirkan kecintaan kepada Nabi itu ada dalil dia. Maka itu adalah bid'ah yang hasanah. Itu aliran pertama. Ada pertama, mereka mengkategorikan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ni langsung tak ada dalil, tak ada ma wafaqas sunnah, tak ada maknanya intipati daripada sunnah itu pun tidak termasuk daripada maknanya golong atau tidak termasuk daripada takrifan. Okey. Boleh seperti mana saya katakan tadi, memang berat tajuk ni semuanya ni. Cabaran saya untuk maknanya untuk membahaskan dalam waktu yang singkat, maknanya dikompreskan pula kan. Kalau tak faham nanti insya-Allah akan tanya. Tak faham juga, wallahu a'lam bissawab. Kita baca dalam bahasa yang lebih ringan lagi insya-Allah. Okey, jadi aliran yang pertama mengenai bid'ah ni, iaitu ada ulama yang kategorikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ini banyak ustaz-ustaz kita kat Malaysia pada macam tu. Ini bid'ah ni tapi bid'ah hasanah. Kita biasa dengar kot, ini bid'ah ni, bid'ah hasanah. Oh, ni bukan bid'ah sayyi'ah. Sebagai contoh, solat tarawih. Solat tarawih dibuat berjamaah. Itu Sinomas dia kata, oh ini bid'ah yang bagus. Zaman Nabi, solat tarawih buat berjemaah hanya 3 malam saja. Lepas tu Nabi buat sendiri. Itu antara contoh. Jadi ada 2 aliran. Satu aliran mengatakan bahawa bid'ah tu wujud bid'ah, tapi ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Aliran yang kedua terus kategori terus. Tak ada bid'ah hasanah ni, tak ada dah. Dia sama ada itu bid'ah atau tidak bid'ah. Maknanya kalau ada dalil, walaupun dalil umum, benda itu bukan bid'ah lah. Benda itu memang bukan bid'ah. Benda itu memang yang maknanya digalakkan dengan syarak. Pada yang kedua ni lebih jelas lagi. Dia tak ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tak ada. Maulid Nabi, bid'ah ke tak bid'ah? Pada yang pertama, itu bid'ah, itu bid'ah hasanah. Tapi pada yang kedua, tak, itu bukan bid'ah. Sebab ada dalil-dalil, walaupun dalil itu umum. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kamu melainkan aku, yakni Nabi, menjadi orang yang paling dicintai. Jadi tujuan Maulid Nabi itu adalah untuk mencintai Nabi. Kita bersama Maulid Nabi adalah baca sirah-sirah Nabi. Maka itu bukan bid'ah lah. Sebab ada dalil umum. Walaupun dalil itu bukan khusus, ada dalil umum. Jadi pendapat ulama yang kedua ni dia lebih jelas. Dia tak ada, ada bid'ah sana, bid'ah sayyi'ah. Maknanya tak ada begitu. Dia terus kata, ini bid'ah atau tidak bid'ah. Apa lagi contohnya? Solat tarawih. Tak ada bid'ah, maknanya itu bukan bid'ah lah. Itu memang sunnah ataupun digalakkan dalam Islam. Sebab memang solat tarawih itu Nabi pernah buat bersama-sama dengan para sahabat. Cumanya tidaklah sampai 30 hari. Sebab Nabi sebut, aku takut kalau buat 30 hari nanti takut disyariatkan pada umatku. Aku tak larat nak buat. Kita pun buat rapat pun kadang-kadang tak laratnya. Makin hujung Ramadan, makin maju saf ke hadapan. Makin sikit kan. Kalau diwajibkan, diwajibkan. Banyak orang berdosa kalau diwajibkan. Ini ada 2 aliran. Satu, ini bukan bid'ah. Bid'ah ataupun bukan bid'ah. 2 tu saja. Dia tak ada kategori bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tak ada dah. Pendapat pertama, dia bagi ada bid'ah ni bid'ah ni benda baru, tapi dia ada hasanah, ada sayyi'ah. Ulama aliran kedua tak ada dah, tak ada bid'ah dah. Ada dalil umum pun itu bukan bid'ah. Dia terus bid'ah atau bukan bid'ah. Sebab dalam hadis Nabi terangkan jelas, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatun finnar. Maknanya setiap bid'ah itu sesat dan setiap benda sesat itu akan masuk ke neraka. Lepas tu aliran kedua, dia tak ada kata lah bagi bid'ah hasanah ke sayyi'ah. Memang ini bukan bid'ah sebab ada dari dulu. Jadi pendapat kedua tu lebih jelas. Maknanya lebih jelas lah daripada kehendak hadis yang kata semua bid'ah adalah amal sesat. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Di pendapat kedua tak ada. Yang ada dalil walaupun umum itu bukan bid'ah. Sampai sini okey? Boleh
Coba saya ulang balik. Maknanya para ulama ni dalam bab bid'ah ni dia ada dua aliran. Satu aliran, walaupun ada hadis Nabi kata kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah tu sesat, tapi dia kata tak semua sesat. Sebab ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Perang pertama, dia mentafsirkan hadis tu, mana kata tak semua. Tapi aliran kedua terus tak ada. Yang ada hanya bid'ah dan tidak bid'ah. Jadi maksudnya kalau anda kata benda tu ada dalil walaupun umum, maka itu bukan bid'ah. Sebab takrifan bid'ah benda tak ada dalil. So sambutan Nabi itu bid'ah ke tidak? Tidak bid'ah bagi pendapat kedua. Sebab apa? Ada dalil walaupun umum. Dia lebih jelas. Tapi kalau aliran pertama, sambutan Nabi itu macam mana? Oh itu bid'ah, itu bid'ah hasanah. Maknanya dia bagi gitu. Kalau kita lah di surau ni, kalau dipilih untuk ada dua pandangan ni, mana yang paling macam jelas? Pertama ke kedua? Pertama ke kedua? Pertama ke kedua? Dua-dua betul tak ada masalah. Tapi ahli sunnah wal jamaah dua-dua tak ada masalah. Itu memang dua aliran ni kan? Tapi yang kedua tu dia lebih jelas. Selagi mana dalil umum, itu bukan bid'ah. Orang kata itu bid'ah, tak. Aku ada dalil dia kan? Aku ada dalil dia, walaupun dalil itu lebih umum kan? Aliran pertama dia memang macam dekat takrifkan balik. Oh bid'ah tu adalah hasanah. Okey. Setakat ni okey kan? Terror tu. Alhamdulillah. Sebab yang bagi kefahaman adalah Allah. Allah bagi buka fahaman kita, mana hebat. Hebat Muhammad. Okey. Sekarang kita lihat pula okey, daripada sudut istilah yang digunakan. Okay, setelah kita tahu kan, tak kisah kita pilih aliran pertama ke, aliran kedua ke, kan? Pada tak ada masalah, kan? Aliran pertama, ada bid'ah tu bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Yang kedua tak ada hasanah, maknanya hasanah itu bukan bid'ah lah, itu memang ada dalil dia. Ada dalil dia, itu bukan bid'ah hasanah, memang ada dalil dia. Memang itu sebagian daripada apa yang digalakkan dalam agama. Yang keduanya kita tengok dalam bab bid'ah ni, dia ada dua perkara yang penting yang disebut, kan? Iaitu ma khalafatil kitab wa sunnah, apa yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wal ijma', dan juga ijma' minal i'tiqad wal ibadah, daripada i'tiqad daripada ibadat. Maknanya bab akidah dan bab ibadat. Dua benda ni, kan? Bab akidah dan juga bab ibadat. Okey. Dalam bab kehidupan harian, ada tak kita masuk begini. Kan? Ni nak tanam pokok rambutan ni macam mana? Tumbuh hari Rabu ke hari Senin ke? Kan? Betul kan? Itu tu pula. Itu bab kehidupan harian. Dia dalam bab akidah dan juga bab ibadah. Walaupun bab ibadah tu semua, tanam pokok rambutan tu juga ibadah, tapi dia berkaitan dengan kehidupan harian kita. Okey. So kita akan bincangkan pada malam ini. Setelah kita nampak ada dua bentuk, maknanya aliran. Kemudian saya akan bincang pada hari ini, apakah bid'ah yang bentuk akidah dan apakah bid'ah yang bentuk dalam bentuk ibadah. Okey. Bid'ah yang bentuk akidah ni dari 5 jenis dia. 5 jenis dia. Boleh ingat insya-Allah. Nampak semua dapat menghafal. Tidak jadi menghafal tu. Dia bagus Alhamdulillah. Tadi ada syabas. Yang luar tu bagilah masuk. Dalam banyak. Sini masuk. Suruh pintu tu jadi kosong. Masuk boleh. Ada lagi tempat insya-Allah. Okey. Sila. Depan. Ni panas. Orang dulu dia takut dekat depan ustaz, takut kena tanya. Tok pondok dulu dah dengar ajar dia tanya. Ni anak tanya ni. Betul takut kena. Tapi soalan ni jangan takut. Saya tak tanya. Kita boleh tanya insya-Allah. Sila. Okey. So bid'ah dua aliran dia. Okey, kita dah faham tadi. Okey, sekarang dia ada bentuk akidah dan ada bentuk ibadah. Dalam bentuk akidah ada lima perkara. Ada 5 perkara yang disebut dalam Al-Quran. Okey. Ada 5 perkara. Yang pertama, bid'ah dalam bentuk akidah, orang yang mengikut seorang guru, yang guru itu mencipta benda-benda agama,
yang dia lebih percaya guru daripada percaya benda Al-Quran dan hadis. Pertama, benda ni Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 31. Surah At-Taubah ayat 31, Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah At-Taubah ayat 31. Balik kita boleh tengok surah At-Taubah ayat 31. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil rahib-rahib mereka dan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Surah At-Taubah ayat 31. Dalam tafsir jalan lain, ketika maknanya ulama tafsir mentafsirkan ayat ini, kenapa mereka mengambil? Apakah dikatakan mereka mengambil rahib-rahib dan orang alim mereka itu sebagai Tuhan? Kerana apa? Haitsu fit tahlil ma harramallah wa tahrimu ma ahalla. Ketika orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni nak belajar jangan daripada satu orang guru. Biar belajar daripada ramai orang guru. Sebab apabila berlaku taksub, takut pandangan guru itu tersilap, kita percaya dan percaya kita tu sampai akhirnya boleh taksub sampai kita tertutup mata kita, oh benda ni salah. Jadi benda ni banyak orang yang taksub pada satu orang guru. Kadang-kadang guru tu buat salah atau guru tu mengajar bersalah pun dia tidak maknanya dia tetap membenarkan apa yang guru tu buat. Saya tuan-tuan sekalian ada sedikit pengalaman. Tuan-tuan lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari ada satu orang dia ni dulu sama-sama jugalah, maknanya dia background dia bukan agama. Tapi waktu saya maknanya saya walaupun belajar tidak agama secara formal, tapi kadang saya suka mondok lah. Pergi sana belajar, pergi sini belajar, dan dia suka ikut saya. Ikut saya. Maknanya pergi mondok sana belajar kitab ni, belajar dan maknanya bagus. Jadi kami pun saya pun grad, dia pun grad dalam bidang dia. Kemudian lama tak jumpa, dia jadi Dia jadi lawyer. Ni lawyer sungguh ni, bukan lawyer bumuk ni, lawyer buang. Okey. Tuan-tuan sekalian, satu hari dia datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya. Kemudian dia membahaskan beberapa perkara. Okey. Untuk round pertama saya tak jawab sepatah pun. Saya ingat perjumpaan tu dekat 3 jam lebih. Okey, dia bahaskan beberapa benda, beberapa perkara. Bab ketuhanan, bab apa semua, bab ni. Saya diam, saya tak jawab sikit pun. Saya dengar. Habis 3 jam lebih ni, saya berkata kat dia, inilah bang, dia beritahu saya, boleh tak esok kita jumpa lagi sekali? Oh boleh. Oh dia rasa bangga lah. Wah, ini memang aku dah belajar sesuatu guru ni. Maknanya Ustaz Muhammad pun pengaruh ni, dia nak dengar lagi ni kan. Saya cantik je malam ni. Nanti bab ketuhanan, bab roh, bab apa semua lah. Okay. Malam itu saya pun dengan Allah Ta'ala Al-Isya'an, bantulah kepada Tuhan untuk betulkan baliklah apa yang difahamnya. Saya pun buka kitab, apa yang dia cakap tu saya cuba buka, rujukan kitab ni sampai pukul 5 pagi, sampai sebelum subuh selesai. Lebih kurang 7 muka surat dengan footnote semua, dan kita rujukan semua. Sebab ni kami pun jumpa saya kata bang, okay, saya dah bincang, saya dah tengok apa yang abang faham tentang ketuhanan, tentang ni dah banyak isu dia kan. Abang pegang satu kertas, okay, saya pegang satu, jom kita go through, kita pergi sama-sama 1, 2, 3 sampai muka surat ke-7. Waktu tu muka surat kedua, ketiga dia dah panas lah. Kata, tak boleh, guru saya cakap dia, bang cakap semalam bang cakap 3 jam lebih itu saya boleh diam, saya boleh dengar. Hari ni saya minta
Habis dulu tiba abang cakap, Pak Ustaz tertuju tu dia sudah panas. Dia sudah panas. Saya kata pada saya, dua abang ni agak menyimpang sikit. Maaf saya tanya kan, kita belajar ni kena ada guru-guru yang betul. Dan guru yang betul kalau bagus tahu bagi dia belajar sanad dia. Sebab dalam hadis yang disebut ada dalam mukadimah kita dari ini, innal isnad min khasa'is hadhihi ummah. Sanad ni kelebihan umat Muhammad. Sanad ni kita tahu guru kita ni. Kalau bagus sampai silsilah Rasulullah. Guru apa ni belajar kat mana? Oh, dia memang alim Ustaz. Dia belajar kat Sabah. Saya tidak mengecilkan di Sabah. Tapi lebih terkenal kalau ada kata belajarnya di Kelantan atau di Kedah, ada beberapa pondok-pondok di sana. Lebih terkenal Mungkin kat sana ada juga. Oh, ni memang dia alim juga belajarnya di Sabah kan. Saya tidak mempercayai Sabah, mungkin ada. Tapi lebih terkenal gitu. Saya kata, "Bang, okey, ni saya dapat Al-Quran, saya buat hadis dan sebagainya." Tak apa Ustaz, kalau ada Quran ada hadis saya percaya itu guru saya. Nampak tak? Ini yang pertama Allah sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Apabila taksub dari guru. Jadi benda-benda bid'ah mereka Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah pertama sekali jangan taksub pada satu guru. Belajar ramai-ramai. Takut kita taksub pada satu guru yang menyimpang, kita akan terikut terus percaya pada benda demikian. Bahaya benda tu. Lepas tu belajar dengan banyak guru, belajar. Imam Syafi'i berapa banyak guru dia, ratusan guru dia. Imam besar, ratusan guru dia. Kita hari ini mungkin belajar di satu tempat ke mana-mana kalau mereka tertarik dengan satu orang ustaz tu, ya, tapi imbang juga dengan pelajaran-pelajaran daripada lain. Terutamanya kalau pelajaran itu tidak berkitab, terutama tak berkitab, kerana dia macam umum saja. Terutamanya babak hati itu pun lagu banyak dosa aku kan, contoh kan, tidak berkitab utamanya kan. Kalau ada kitab kita beritahu, oh kitab ini maknanya ada rujukan dia. Jadi boleh ditunjukkan pula, oh kitab ni betul, kitab betul. Yakin memang mantau terbitan utamanya kan. Itu pertama. So jadi orang-orang macam ni kadang-kadang Imam Ghazali dia ada tunjukkan ciri-ciri dia. Dia kata apa? Biasanya orang macam ni, bila kamu bertemu, dia akan meninggalkan satu soalan yang kamu akan tertanya-tanya. Nanti kamu akan datang balik pada dia. Biasanya itu ciri-ciri dia. Kita datang jumpa dia, awak tahu tak? Kenapa asyhadu an la ilaha illallah tangan ini? Kenapa tak tangan ini? Asyhadu an la ilaha illallah. Awak boleh fikir kita fikir, kenapa begini? Kenapa tak gini Kita akan datang balik. Itu Imam Ghazali sebut ciri-ciri dia. Dia akan merontarkan soalan yang kita akan nak datang balik tak tahu. Kadang-kadang benda itu benda dicipta sendiri pun ekologi akal dia. Itu antara ciri-ciri dia. Apa lagi ciri-ciri dia? Dia akan permulaan, dia akan cerita, dia tahu benda-benda gaib. Benda-benda gaib. Ini antara ciri-ciri dia. Sebab kadang-kadang kita memang minat pada benda-benda yang kita tak dapat jawapan. Tuan-tuan sekalian, hari ni kalau saya cakap kat tuan-tuan sekalian, okey, katakan saya tunjuk abang semua. Okay? Saya pun abang ni sebenarnya orangnya baik hati. Cuma kalau ketika marah, kalau ada marah memang tak ada maaf. Betul? Perkataan umum macam ni, semua orang macam tu. Semua orang macam tu. Nampak tak? Dia bermain perkataan yang umum, yang kita kata, dia boleh baca hati aku lah. Ini ciri-ciri Imam Ghazali sebut. Macam mana cara dia nak menarik kita. Sampai akhirnya kita pun datang, jadi taksub. Bila taksub masalahnya tertutup mata. Apa lagi ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia mengajarkan kepada kita untuk tidak hormat ulama-ulama lain. Dia akan ajar. Sebenarnya mufti-mufti itu tak betul. Dia akan mengajar kita untuk tidak hormat ulama-ulama lain. Kalau kita jumpa guru yang macam ni, kena berhati-hati. Tinggalkan ataupun boleh berhati-hati. Sebab ada flow dia. Ini mana dia sebut ajar. Dia akan perkecilkan ulama. Orang tak belajar, tak asal belajar orang lain tu. Orang lain tu semua ilmunya mustakmal.
dia je ilmu mutlak lah tu kan. Ilmu itu semua tak boleh pakai sebab sekarang ni perlukan tafsiran yang sesuai dengan zaman kita ni. Dia cakap memang hebat. Dia akan membuktikan. Apabila kita sudah merendahkan ulama-ulama lain, kita sudah tidak ada rujukan. Kadang-kadang ulama-ulama besar boleh buktikannya. Itu kita berada dalam sahabat Imam Ghazali pun kan, dia lah seorang-seorangnya. Itu keadaan. Itu ciri-ciri dia. Ciri dia. Dan benda ni bukan saja berlaku zaman kita, zaman Rasulullah pun dah berlaku lah. Sebab itu wafat sahaja Nabi SAW, ada satu orang yang terus mengaku diri dia Nabi, namanya Musailamatul Kazzab. Apa ciri-ciri dia? Sama juga. Dia tinggalkan soalan-soalan yang orang kiri itu tanya-tanya, merendah-rendahkan Nabi SAW. Akhirnya, orang percaya dia percaya Nabi. Sebenarnya akulah Nabi, kata dia. Musailamatul Kazzab namanya. Dia baca sejarah. Dah baca sejarah orang-orang yang menyesatkan orang. Imam Ghazali itu dah cerita. Benda ni kena jaga. Sebab ada orang yang akhirnya membuat bid'ah dari sudut akidah. Dia menggunakan dengan berbenda demikian. Itu benda akidah. Sebab itu bila kita dengar benda tu, kita kena perhatikan, tengok balik, belajar, rujuk juga. Kalau yang bagus kita belajar itu berkitab. Kalau semua ceramah umum, kita pergi kerja umum, memang bahaya. Agak bahaya sekali. Okey, itu yang pertama, iaitu daripada taksubnya kepada satu orang guru. Akhirnya boleh diajar benda-benda yang diajar benda-benda yang tak betul, atau benda-benda bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pula, satu orang tuan guru, bagus tuan guru dia, bagus. Meninggallah tuan guru ini, meninggal. Ketika meninggal, ada orang-orang yang terlalu sayang kepada tuan guru ini, sehingga akhirnya mencipta benda-benda untuk mengagungkan tuan guru ini. Tuan guru itu tidak salah, orang yang selepas itu yang mengajar, mengagungkan. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kita lihat surah Zumar ayat ketiga. Surah Zumar ayat ketiga, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya bagi Allah itu agama yang bersih daripada syirik, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan, kami tidak mengagungkan mereka ini, melainkan untuk kami menghampirkan diri kepada Allah, untuk kami menghampirkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang macam ni biasanya orang dah lapisan kedua. Bukan tok guru itu. Tok guru meninggal. Kemudian orang-orang yang macam ni, oleh kerana sayang sangat, maka dia mula cipta atas nama tuan guru. Tuan guru pesan, sebenarnya tuan guru tu tak mati sebenarnya. Dia pesan. Jadi kalau apa-apa hajat, sebutlah nama tuan guru ini. Tuan guru tak ajar macam tu. Ini yang Allah sebut. Kenapa? Tapi bila ditanya, kami bukan sembah ini atau mengagungkan ini, tapi liyuqarribuna, untuk kami dekatkan kepada Allah sebenarnya, cuma dengan cara jalan ni saja. Jalan ni saja. Ini orang yang mencipta macam ni, dia bertanggungjawab ke ada kesesatan orang lain. Ada. Kalau kita perhatikan, orang lapisan kedua, bukan tok guru tu, orang lapisan kedua. Sampai akhirnya boleh memang mengagungkan, boleh sampai menyembah pun ada. Saya tuan-tuan yang mata Allah sekalian, kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau ziarah kuburan orang alim, kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kebaikan orang yang telah Engkau bagi ini, ya Allah, orang alim ini, berikan jugalah pada aku, ya Allah. Maksudnya kita minta kepada Allah, yang apa yang telah Engkau bagi pada orang alim ini, keturunan yang baik-baik, beri jugalah pada aku, ya Allah. Itu memang ahli sunnah kita. Tapi orang yang memang yang macam ini, dia mengajarkan minta tu terus. Wahai tok ayah aliwi,
Tok ayah, tolong tok ayah, contoh kan. Minta maaf kalau dia betul-betul watak ni, saya tak berniat. Ini contoh saja. Contoh minta sungguh pada orang itu. Pada orang itu. Kan? Ini yang Nabi SAW pernah tegur. Nabi kata apa? Orang-orang Yahudi itu menyembah kuburan nabi-nabi mereka. Saya biasa pergi Palestin, kata Syed. Tiap bulan boleh kata pergi Palestin, kan? Tengok kubur-kubur nabi-nabi kita banyak telah diambil oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang sembah sungguh kubur tu. Kubur Nabi Yusuf, sembah sungguh kubur Nabi Yusuf. Nabi Dawud, sembah sungguh kubur Nabi Dawud. Boleh tengok kat YouTube, saya ada kongsikan gambar. Kalau time Ustaz Amin dia banyaklah saya ada kongsikan gambar. Dari segi kehidupan orang Yahudi mengangguk-angguk kubur mereka. Minta tu betul. Wahai Yusuf, satu hari itu saya berjalan singgah kubur Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi, diorang gulung kertas minta. Wah Yusuf, ini Nabi Yusuf kan, bayangan. Tapi dia akan gulung, dia akan letak kat ni. Dia kubur. Letak. Minta tu bukan minta Allah, minta pada kubur. Minta Allah, minta dia. Jadi bila saya datang ziarah tu, bayangnya kata kertas ni kan. Saya ambil satu. Dia tulis dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Saya pun bagi saya punya bandu pelancong. Kau boleh tak tolong bacakan apa dia tulis tu? Tenang. Wah Yusuf, dia ni banyaklah hajat ni kan. Lepas tu dia kata, Muhammad, kau tahu tak? Siapa yang tulis ni? Mana aku tahu? Yang tulis orang perempuan. Kata mana kau tahu? Sebab hajatnya panjang. Biasanya orang perempuan hajatnya panjang daripada orang lagi. Ini yang Quran sebut dalam surah Zumar. Kadang-kadang alasannya apa? Kita bukan nak agungkan ni tak, untuk mengampilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi cara tu minta kepada itu. Kalau ya Allah dan kebaikan yang telah kau berikan ya Allah, itulah kita minta kepada Allah. Itu jelas, itu jelas. Ini minta tu memang minta tu pada orang tu. Kan? Ini kita minta Allah dengan kebaikan dengan apa semua, itu minta kepada Allah. Ini disebut dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Kan? Jadi itu perkara yang kedua. Yang kedua, tidak salah orang alim itu orang yang mengajarkan benda-benda demikian. Yang ketiga, bagaimana bid'ah boleh berlaku. Yang ketiga pula berkaitan dengan nafsu kita. Ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat ke-51. Al-A'raf ayat 51. Surah Al-A'raf ayat 51 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Orang-orang mereka itu orang-orang yang menjadikan agama mereka mainan dan gurau-gurauan, dan kehidupan di dunia itu telah menipu mereka. Bagaimana dalam akidah ni boleh berlaku boleh bid'ah ni? Kerana nafsu. Orang-orang yang menjadikan agama mereka itu la'iba wa lahwa, maknanya permainan dan juga benda-benda gurauan. Kehidupan itu menipu mereka. Kehidupan itu menipu mereka. Orang macam ni tuan-tuan sekalian, sama ada dia membuang sebahagian daripada ajaran agama untuk kesenangan dia. Dia membuang sebahagian daripada agama untuk kesenangan dia, ataupun dia menambah benda-benda agama untuk kesenangan dia. Ini ciri-ciri orang yang macam tu. Tafsirannya tafsiran ikut akal. Dia mengambil atau membuang. Benda ni pernah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi satu ketika bertemu dengan 3 orang pemuda. Pemuda ini baru masuk Islam. Maknanya semangat. Dia berbual, dia kata, aku akan puasa dan aku tak nak berbuka. Aku tak nak berbuka sampai dah tak larat sangat, nanti baru aku akan berbuka. Seorang lagi kata, aku akan sembahyang, takkan berhenti sampai bengkak-bengkak tak larat kaki aku, baru aku berhenti. Seorang lagi berkata, aku dalam hidup aku memang tak nak kahwin. Aku tak nak kahwin. Aku nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dengar perkataan ini, Nabi tegur. Nabi kata apa? Aku juga berpuasa dan aku berbuka. Aku sembahyang dan aku juga berehat. Aku juga beribadah dan aku juga berkahwin. Nabi tegur, dan betul kan? Sebab apa?
nafsu. Padahal bagus kan ikut kan, nak beribadah khairah, nak beribadah tu. Tapi tetap dia ada aturannya ibadah ni. Kita katakan, rasa-rasa pukul 7 malam kita berbuka 7.30 lah. Katakanlah maghrib 7.30 kan. 7.30 kita buka. Agak-agak kalau kita buka pukul 10 banyak sikit pahala kan. Bukalah pukul 10, kenapa tak? Beri demikian. Demi ikut nafsu. Dan pada dia berlaku. Ada orang berlaku. Pernah tengok tak apa yang berlaku di negara kita? Ketika orang mentafsirkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulata wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berkahwinlah kamu dengan orang perempuan yang bagus-bagus 2, 3 ataupun 4. Jika kamu takut untuk berlaku adil maka kahwinlah 1. Okey. Dalam mazhab fiqh ahli sunnah wal jamaah semua mereka berpendapat bahawa kahwin itu maksimalnya adalah 4. Sebab Allah kata 2, 3 ataupun 4. Tapi ada orang yang baca ayat ini dia tambahkan kahwinlah kamu 2, 3 dan 4. Kalau kamu tak mampu kahwinlah 1, mana 10. Ini berlaku kes di negara kita kan. Pernah dengar orang yang kahwin 10? Apa tak? Ini yang berlaku bid'ah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila mereka menjadikan la'ibau wa lahwa, permainan dan senda gurauan. Dia mentafsirkan Quran itu dengan akal mereka. Ini pun bahaya kalau kita jumpa orang yang cuba mentafsirkan Quran dengan akal mereka, maknanya kena hati-hati. Tuan-tuan sekalian, Quran ni nak tafsir dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Pertama kalau nak tafsir Quran dengan ayat Quran juga. Itu kaedah pertama. Contoh kita katakan Qul huwallahu ahad, Allah tu esa. Apakah dia kata Allah tu esa? Kita bacakan ayat lain. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu yang kamu sembah memang satu saja. Mana tafsir Quran dan Quran baru dapat. Yang kedua, kalau dah tafsir Quran dan Quran, tafsir Quran hadis Nabi, sebab Nabi lah yang paling faham mengamalkan Quran. Jadi cari hadis Nabi untuk tafsir Quran. Tak jumpa hadis atau lepas jumpa hadis, barulah tafsir Quran dengan pandangan ahli tafsir. Tak jumpa semua tu, barulah dibenarkan dengan akal kita sendiri. Bukan terus ambil Quran terus bagi agaknya maksudnya. Tak boleh. Kita boleh jadi sesat. Kita boleh jadi mencipta agama, boleh jadi mencipta benda-benda bid'ah. Sebab tafsiran tak betul. Terus pada akal tak boleh. Dan dia ada cara, dia ada turutan ni. Dalam nak tafsir Quran sendiri, pakai pun terjemahan bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu itu pun berbagai-bagai kan. Terjemahan tahun 50-an lain, tahun 2000 ni lain. Tahun 50-an ketika orang terjemahkan Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Apa terjemahan? Sekonyong-konyong datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Sekonyong-konyong. Kita baca sekarang sekonyong-konyong yang bermula sekonyong-konyong. Dia nak terjemahkan dengan bahasa Melayu pun banyak dah berubah-ubah. Macam mana? Ini bahaya. Mentafsirkan hadis untuk akal, sedangkan itu bahasa Arab. Orang Arab yang mahir mentafsir pun maknanya pun belum tentu boleh memahami betul-betul bahasa. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pernah dijemput untuk menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Jangan main. 2009 di Moscow State University di Rusia. Kalau baca blog saya tahun 2009 tu, saya cerita perjalanan saya di sana, di Rusia. Orang sana berusaha untuk mempelajari sikit, mempelajari bahasa Melayu. Contoh macam adalah macam Oriental Study, pengajian bahasa-bahasa Timur. Ada salah satu ni bahasa Melayu kita. Ada setengah-setengah perkataan mereka memang tak faham. Sebagai contoh kan, okey, kita orang Melayu apabila sebut telur di hujung tanduk, kita dengan sendiri faham, keadaan yang bahaya dan keadaan genting kan? Ini kita orang Melayu, sebab kita orang Melayu, kita faham bahasa kita. Bagi dia, telur di hujung tanduk, dia cuba tafsir. Barangkali ini keadaan ajaib, sebab telur di hujung tanduk. Wah, hebatnya sarkas itu. Mereka melompat daripada tali ke tali. Sungguh ajaib kemahiran mereka seperti telur di hujung tanduk. Macam tu juga dalam bahasa Arab, terutama bahasa Quran atau bahasa hadis. Sebab tu tafsir Quran tak boleh pakai akal terus, terutama kita yang bukan Arab.
Orang Arab kadang-kadang dia terpaksa rujuk ahli tafsir. Masa dengar kadang ada orang yang memang saja mentafsirkan ada orang kadang-kadang masalah. Saya satu hari ada satu orang jumpa saya, Ustaz tahu tak Ustaz, apa makna buruk Ustaz? Saya maaf tuan, saya tak tahu ni. Boleh tuan tolong terangkan. Buruk tu Ustaz, bu tu burung, rok tu raksasa, burung raksasa. Ini orang macam ni memang wujud. Kena hati-hati. Dia boleh bawa pada bid'ah. Sebab apa? Mentafsirkan la ibadah wala huwa dengan suka-suka dia. Ini banyak. Ini kena hati-hati. Ini sebut dalam Quran. Kenapa bid'ah tu boleh berlaku? Bila mentafsir itu ikut dan dia, ikut suka-suka dia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Boleh ya? Yang keempat, bagaimana bid'ah boleh berlaku? Yang keempat, kerana mengharap kepada syaitan, penunggu, jin-jin yang bukan Islam. Ya Allah SWT sebut dalam Quran Ini bukan saya ikut sendiri ya. Ya Ustaz. Ini Quran sebut. Surah Al-A'raf ayat ke-30. Kita tengok. Surah Al-A'raf ayat ke-30. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka mengambil syaitan-syaitan itu sebagai pelindung dari selain Allah, dan mereka menyangka bahawa mereka sedang mendapat petunjuk. Allah sebut kepada jelas, Allah SWT sebut mereka mengambil syaitan-syaitan sebagai pelindung. Surah Al-A'raf ayat ke-30. Benda-benda ini berlaku. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir di zaman orang Arab, walaupun Islam telah datang pun ada yang berlaku. Mereka menyeru penunggu-penunggu, wahai penunggu lembah ini. Mereka berlindung kepada penunggu lembah. Ini berlaku sebab kata sekalian, saya dengan Allah SWT banyak juga pergi ke padang pasir. Kadang-kadang ada buat program di TV. Kadang-kadang memang berjalan, suka berjalan kan. Lembah-lembah, kalau yang padang pasir itu, kalau yang memang ada jin memang menggurunkan lembah-lembah. Menggurunkan. Kalau kita lihat tafsir, bagaimana orang-orang Arab terdahulu kalau dia masuk, dia akan cakap, wahai penunggu lembah ini. Sama je macam Melayu kita sebenarnya. Tok anak cucu tumpang kencing kata kan. Sama je sebenarnya. Sama je. Kan benda tu dibetulkan oleh Quran, oleh hadis Nabi. Kalau nak buang air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa-apa jin, apa-apa syaitan daripada golongan khubuthi wal khaba'ith, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tok nenek anak tumpang lalu betul kan? Boleh demikian. Benda-benda ini antara benda-benda yang boleh berlaku bid'ah bila percaya kepada penunggu-penunggu, percaya kepada mentera-mentera. Tuan-tuan dah tahu mentera? Saya banyak buku-buku orang bagi pasal mentera. Tengok saya macam mana. Mentera zaman dulu, dia bila dah masuk Islam, dia Islamkan mentera. Islamkan mentera. Macam mana contoh? Hei besi bersuda, besi kursani, meresaplah di badanku dengan berkat la ilaha illallah. Maka mentera itu jadilah Islam. Memang cuba kalau perhatilah, kalau orang bagi mentera kan, hoi menyerunya benda lain, hoi besi bersuda meresaplah dengan berkat la ilaha illallah. Cuba tengok mentera. Ini yang Allah SWT sebut, sebenarnya mereka ittakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah. Dia menyeru benda-benda lain. Sebab benda-benda lain ni sebenarnya memang jin-jin kapus, memang wujud kriminal kita. Memang wujud kriminal. Kalau kita panggil tuan-tuan sekalian, memang benda itu boleh datang. Tapi benda itu tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tertakluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. So, kadang-kadang sampai boleh jadi benda-benda bid'ah. Boleh bid'ah. Maknanya dia bagi tangkal-tangkal ke apa, ke batu cincin ke. Kadang-kadang sekarang ni, kadang-kadang orang-orang yang Tok Pomoh lah contohnya kan. Kadang dia pun nak tanam ustaz juga kan, Tok Pomoh ustaz.
Aku ambil cincin ni, insyaAllah kan? InsyaAllah kan? Maknanya dia meniru benda demikian. Satu hari saya balik kampung orang rumah kan? Jadi malam tu mak mertua pun kata, kat Melaka jom kita pergi makan lah, makan ikan bakau Melaka kan? Ikan bakau. Okay. Waktu tu ikan bakar kat Umbai, dia baru buat renovation kedai-kedai lah, kedai-kedai. Sekarang saya di Malaysia lah, ni saya tak berapa tahun lepas ya. Jadi kami ramai keluarga kan, yang saudara dan apa semua, lebih kurang 20 orang lah. Sementara tunggu tempahan ikan bakar tu sampai, saya pun jalan. Dah sampai rumah tu pun dah pukul 10 lebih, dia keluar pukul 11. Jadi saya pakai biasa je, tak ada kopi pun, pakai t-shirt, pakai seluar biasa je. Tepi tu ada satu orang jual kayu koka. Dia kata, bang beli kayu koka. Kalau anak menangis ke apa semua, rendam dengan kayu air lah, bagi minum kan? InsyaAllah berhenti menangis. Ada jin, ada saka, ada apa? Letak dekat atas pintu. Memang saka bukan lagi kan? Ini memang kayu koka, bukan sembarangan. Ini datang daripada negeri Mesir. Ini bukan sembarangan. Saya diam dengar sini, ada orang detik, ada juga apa ni orang berkumpul cerita kayu koka kan. Lama-lama dia tengok saya, dia kata, macam kenal lah abang ni. Macam kenal lah, kat mana abang? Abang ustaz kan ni, ustaz kan? Saya pun kata, tak adalah orang lain pun. Betul lah ustaz ni. Apa khabar ustaz? Bang ustaz saja je, tak betul pun benda ni ustaz. Nampak kan? Bayangkan kalau dia jual benda tu dan orang yakini benda tu, kau ucap dengan berkat la ilaha illallah, Allah akan lindungi. Sedangkan bukan itu yang melindungi, Allah yang melindungi. Nampak tak? Itu boleh berlaku perkara bid'ah. Tapi bergantung pada tangkat-tangkat, azimah-azimah. Banyak kan? Orang percaya pada kain kuning lah, besi kuning lah, paku Cirebon lah kan? Cincin Nabi Sulaiman lah, jubah Nabi Khidir lah, macam-macam kan? Itu kena ingat. Sebab yang memberi mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan. Okay? Dan yang terakhir, yang kelima di dalam akidah ni. Okay? Okay. Tadi syaitan. Yang kelima ni memang pada okay. Yang kelima ni memang kepada benda-benda lain. Tangkal ke, semangat padi ke, semangat apa ke, itu benda-benda lain. Ini benda Allah sebut dalam surah Zumar ayat ke-43. Surah Az-Zumar ayat ke-43, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka mengambil selain daripada Allah orang yang atau benda yang boleh memberi pertolongan? Katakanlah meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun walaupun tidak berakal. Allah kata, apakah kamu nak ambil benda-benda lain selain daripada Allah sebagai syufa'a ni syafi'. Syafi' ni penolong, pembantu. Benda-benda yang sebagai pembantu. Okey? Tadi itu syaitan-syaitan, ini macam tangkal-tangkal lah, semangat padi lah, semangat laut lah, semangat demikian. Kan? Benda-benda ni kadang-kadang diislamkan dengan ujung tu ada dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita jaga. So jadi kita balik kepada pengajian kita, apakah bid'ah itu boleh berlaku? Ya, iaitu ma khalafatil kitab wa sunnah wal ijma' min al-i'tiqad wal ibadah. Kan, apa yang bertentangan dengan Quran dan juga sunnah dan ijma' daripada beritikad dan juga beribadah. So kita dah bincang bab etikad akidah, ada 5 perkara. Ya? Dan kita pindah sekarang kepada benda-benda bab ibadah. Okay? Perkara-perkara yang bab ibadah. Okey. Perkara-perkara yang dalam bab ibadah ni, macam mana benda ni boleh jadi bid'ah? Okey, macam mana benda ni boleh jadi bid'ah? Ada 2 perkara macam mana dalam bab ibadah boleh menjadi bid'ah.
Yang pertamanya, yang terlalu melampau-lampau dalam ibadah. Melampau-lampau dalam ibadah. Yang keduanya, yang terlalu meringankan ibadah. Ini dua benda. Orang yang terlalu melampau-lampau dalam ibadah. Dan bentuk yang kedua, orang yang terlalu meringankan ibadah. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu. Orang yang terlalu melampau-lampau dalam ibadah. Okey. Orang yang terlalu melampau-lampau dalam ibadah ni, dia sampai mencipta ibadah-ibadah kerana dikaitkan dengan Islam. Ibadah-ibadah kerana dikaitkan dengan Islam. Mungkin kerana ada suatu perkara daripada dia. Sebagai contoh, ini sekarang ni orang tengah bicara kuat tentang Syiah. Atau sekalian, Syiah tu kalau azan akan ditambah kepada azan tu dua perkataan. Selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan tambah asyhadu anna Ali waliyullah. Yang keduanya, selepas hayya alal falah, dia akan tambah hayya ala khairil amal pada azan. Maknanya oleh kerana taksub kepada Sayyidina Ali, supaya nak berlainan daripada orang, nak supaya orang ikut dia cipta benda-benda ibadah. Sebab apa? Melampau-lampau. Kenapa? Melampau-lampau. Sebab mencipta benda-benda ibadah. Dan benda ini berlaku sebenarnya. Okey. Kita lihat, tidak sedikit fahaman yang menyatakan tak perlu buat haji di Mekah. Cukup pergi ke tempat-tempat itu dan tempat-tempat ini. Saya tak mau cerita kat luar negara, di Malaysia pun ada orang yang berpendapat tak apa, cukuplah pergi ke tempat ini, saya tak sebut mana-mana tempat, tapi tempat ni dapat kita pahala sebagai pahala haji. Ada yang berlaku. Pernah tengok tak kubah warna kuning dalam Masjid Aqsa? Ada satu kubah kuning. Kubah kuning itu kubah emas, dibina oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan daripada Khalifah Bani Umayyah. Ketika itu Khalifah Bani Umayyah ni, dia tak boleh nak masuk Mekah sebab berlaku perselisihan antara Abdullah bin Zubair, maknanya gubernur di Mekah, dengan juga Khalifah Bani Umayyah. Ketika itu Khalifah minta ulama-ulama buat fatwa, tak perlulah bertawaf itu di Kaabah, tawaf saja di kubah kuning itu. Sebab daripada kubah kuning itu maknanya ulama berijtihad, itu Nabi diangkat ke Mekah, maknanya diangkat ke langit. Itu cukup situ. Itu tercatat dalam sejarah. Khalifah minta ulama, dan ada ulama yang bersetuju bagi fatwa. Ada yang okey, tak apa, tak payah pergi Mekah, kita tawaf dekat kubah kuning itu saja pun cukup untuk buat ibadah sebagai haji. Ada ulama yang buat fatwa. Ulama-ulama yang su' ni, atau ulama yang jahat. Kita baca sejarah, ada ulama fatwa, dan ada ulama-ulama yang bertegas, dan ada ulama-ulama yang dihukum kerana ketegasan mereka. Nampak? Melampau-lampau sebab nak menyokong satu pihak ni, menyokong satu pihak ni, atau mencipta. Sampai bukan sahaja sudut akidah, sudut ibadah pun mereka cipta. Puasa, sebahagian daripada pengikut Syiah berpendapat puasa tu biar sampai malam. Maknanya bukan maghrib itu, tapi sampai lepas maghrib. Maknanya lepas isyak tu buka. Sebab makin panjang kita puasa, kata dia, makin banyak pahala itu dapat. Yang bercerita daripada ayam. Sebab apa nak cerita? Kononnya lain sikit bro. Ataupun yang kedua, perbuatan bid'ah dalam ibadah boleh berlaku ketika orang meringankan apa yang dalam agama. Agama Islam tu mudah, memang mudah, tapi bukan untuk dipermudahkan. Ada orang nak terlalu memudah-mudahkan ibadah, sampai kadang-kadang tak payahlah kita sembahyang zuhur dan asar, boleh jamak terus zuhur tu dengan asar, maghrib jamak terus dengan isyak. Ada orang kadang-kadang berpendapat demikian. Okey, iklan sekejap. Jadi ini untuk korban. So jadi okey, saya nak contoh yang tengah dibahaskan sekarang ya. Syiah. Maaf kalau ada Syiah. Saya kena cerita sebab ni benda kebenaran. Dalam ahli sunnah wal jamaah, kita ni diharuskan untuk jamak solat apabila kita bermusafir.
Ta'rifan musafir, perjalanan zahir. Perjalanan zahir kita sejauh 2 marhalah. 2 marhalah ini ada setengah ulama kata 96 km. Ada kata 120 km, ada kata 64 km. Contoh, 2 marhalah. Bagi orang Syiah, perjalanan hidup kita merupakan musafir menuju akhirat. Sebab itu selama-lamanya kita masuk orang Syiah. Orang Syiah tu diharuskan, dibolehkan untuk jamak. Orang Syiah sembahyang 1 hari 3 kali je. Subuh, zuhur jamakkan dengan asar, maghrib dan jamakkan isya. Nampak tak? Kan? Apabila terlalu meringankan dalam agama. Itu belum bab mut'ah. Kasih dengar bab mut'ah. Nikah mut'ah. Saya pernah bersama saudara Helmi buat program, maknanya di negara Iran. Okay? Habis beberapa tempat kita ziarah, maknanya tempat-tempat cantik lah, ambil syuting, buat syuting ambil gambar. Program saya seterusnya pergi ke Uzbekistan. Okay? Daripada Tehran ke Uzbekistan hanya ada satu je penerbangan melalui Uzbekistan Air. Satu je. Waktu tu hari Rabu saya. Seingat saya hari Rabu. Tuan-tuan sekalian, orang-orang daripada sana ni datang pergi ke Uzbekistan, melanggan pelacur-pelacur. Di situ ada imam yang menikahkan. Ada imam. Oh, kau nak pilih perempuan ni? Okey, berapa hari? 3 hari. Aku nikahkan kau dengan perempuan ni 3 hari. Benda benda yang berlaku. Dan saya tengok sendiri dengan mata saya. Nampak tak? Menghalang. Kemudian lepas 3 hari, okey, aku ceraikan kau. Cerai ada edah dia. Lepas cerai orang ni dah datang. Okey, aku nak perempuan ni. Okey, kau nikahkan. Berapa hari? 3 hari. 5 hari. Pas kahwin bagi dia, bagi aku sikit. Tadi imam dia pun. Nampak tak? Terlalu beringat-ringankan. Bid'ah boleh berlaku sama ada terlalu melampau-lampau atau terlalu nak beringat-ringankan agama. Berhati-hatilah punya sembilan, kan? Sebab itu apakah yang paling bagus? Belajar dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, kita faham apa benda betul, apa benda salah. Dan belajar ilmu ni, dia tidak terhenti. Dia sepanjang hayat, tuan-tuan sekalian. Jahil boleh berlaku dalam 2 keadaan. Yang pertama, orang yang malas menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang telah rasa cukup dengan ilmu ni, berlaku jahil dulu. Jadi kita makin alim, makin belajar banyak. Yang rasa, wah, ini dah belajar dengan Ustaz Muhammad Ibn Bid'ah ni, dah rasa alim kan. Belajar lagi dengan ustaz lain pula. Belajar lagi, apa Ustaz Bid'ah tu belajar lagi. Sebab jahil boleh berlaku dalam 2 keadaan. Orang yang malas menuntut ilmu, yang keduanya orang yang rasa cukup dengan ilmu ni. Okey, saya rasa setakat saya dulu boleh kita kongsikan. Jadi saya maknanya asas atau prinsip yang boleh kita koreksikan dan boleh di-applykan dalam banyak kes. Kalau saya cerita, okey, kes ini adalah bid'ah, kes ini tidak bid'ah, aku panjang pasal itu. Kita boleh bahaskan 1001 benda yang bid'ah, 1001 benda yang bukan bid'ah. Jadi kita kongsikan 5 prinsip dia. Dengan akidah, 2 prinsip dia sudah ibadah, kita boleh apply dalam apa-apa juga bentuk, kes-kes ataupun boleh berlaku di sekitar kita di Malaysia. Okay? Ini saya setakat saya dulu. Sebelum saya akhir, seperti mana yang saya janjikan, maknanya kita akan buka soalan. Ini sebagai penutupnya, tuan-tuan rahmatullah sekalian. Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan dalam hadis Nabi bahawa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis riwayat Bukhari. Sesiapa yang mengada-adakan perkara yang baru, maka perkara itu adalah tertolak daripada agama. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sebab itu datang benda-benda yang mungkin baru, datang mungkin benda-benda yang kita tak pernah dengar, maka kita rujuk balik apakah dia selaras dengan kehendak syarak, apakah dia selaras dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Rujuk kepada banyak para tuan-tuan guru, para ustaz yang taksub kepada satu orang guru, kerana takut kita boleh tersasar daripada perkara-perkara yang agama. Kita ingat itu benda betul, tapi benda itu benda yang bertentangan dengan agama. Okey, ada soalan? Ke semua jelas hasil. Ustaz, tadi ada ciri-ciri bid'ah dalam ibadah. Yang pertama melampau-lampau dalam ibadah. Jadi macam kita, contoh yang buat takdir ke,
bagi talqin itu terlampau ke? Sebab ustaz lalu. Okey. Balik pada nombor satu ni prinsip. Okey, saya dah bicara mengenai dalam bab bid'ah ni ada dua kategori. Kategori kan, dua aliran orang yang berpendapat. Yang pertama sekali adalah maknanya orang berpendapat ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kan? Maknanya bid'ah hasanah wujudnya bid'ah tapi tak ada buat, tapi bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Aliran kedua sama ada bid'ah ataupun tidak. Kalau dia kata soal amalan tu ada dalil dia, dalil umum dia, walaupun umum benda tu bukan bid'ah. Okey. Ini sebagai contoh kes. Ini sebagai contoh kes lah. Kita apply kan. Kita apply ni. Okey. Contoh kes. Kalau kita dah bawa kes dia panjang, 1001 benda. Ini boleh tak boleh? Ini bid'ah tak bid'ah ni. Bid'ah tak boleh. Okey. Pertama kita tahu tahlil. Tahlil dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia menyatakan bahawa apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Pertama sekali iaitu melainkan 3 kan, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Okey. Dalam bab tahlil yang menganjurkan adalah anak beranak. Disedekahkan pada jamuan makan itu untuk ibu dan ayah dia. Okey. Bacaan tahlil itu disedekahkan untuk ibu dan ayah dia. Kalau orang lain bacakan sampai ke tidak, ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi dia kasih sayang Allah mudah-mudahan sampai. Tapi anak sendiri baca confirm sampai. Belasan hadis ni confirm sampai. Berarti kalau pada saya dalam bab tahlil, kalau saya punya tahlil sini, saya akan pastikan anaknya ada anaknya. Anaknya tengah ni hidang kuih ni. Kuih tinggal dulu. Duduk. Sebab anak baca confirm sampai. So adakah tahlil itu bid'ah atau tidak? Kalau aliran pertama bid'ah tapi hasanah. Aliran kedua tak, itu bukan bid'ah sebab ada dalil umum dia. Itu dia. Yang kedua talqin. Okey. Talqin ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya tujuan ni bukan untuk si mati. Talqin. Talqin ni tazkirah kepada orang yang hadir sebenarnya. Sindiran dia untuk orang meninggal tu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, okey. Contoh semua orang yang betul Ahmed dah kahwin kan? Kita ingat tak siapa tetamu yang datang pada waktu kahwin kita? Ingat tak? Tak ingat kan? Biasa tak ingat Sebab benda yang kita gembira, kita tak ingat. Tapi katakanlah kita ada pernah kematian ayah kita atau orang kita sayang, kita ingat tak siapa yang datang? Arwah ayah kita meninggal, yang orang kita jumpa betul-betul yang ucapkan takziah ya, kita ingat kawan. Kita kan ingat. Dia ni pernah datang untuk arwah ayah kita meninggal. Sebab benda yang sedih dia lebih touching, lebih dekat lagi. Macam tu juga dengan talqin. Dia bukan untuk orang yang mati, itu untuk orang yang hidup ni. Semua sedih waktu tu diingatkan. Ketahuilah bahawa mati itu benar. Soal munkar nakir itu benar. Kan? Dosa dan pahala itu benar, syurga dan neraka itu benar. Kan? Maknanya, wahai kesimpulan tinggallah kamu kan keseorangan. Itu benar untuk tazkirah. Dan tazkirah ni ada dalil yang umum. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beringat-ingatlah, berilah tazkirah kerana sesungguhnya tazkirah itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. So jadi kita apply balik kan. Kalau dia kata aliran pertama bid'ah ke tidak? Bid'ah tapi hasanah tu. Aliran kedua tak, itu bukan bid'ah sebab ada dalil umum dia. Jadi aliran kedua dia lebih jelas sebenarnya. Ada dalil umum. Walaupun dalil umum. Allah ada. Ya. Dia dijumpa tadi dengan segala nama perbuatan Islam satu benda barang yang diminta adalah 7 ayat surah atau masjid untuk dibacakan ayat masjid semua. Dan tanya dia kenapa nak pakai itu ayat surah atau masjid. Dia kata kita nak dapatkan berkat bukan ada wali-wali Allah datang atau din Islam, tapi saya nak kenapa Ustaz? Okey. Orang tua-tua kita ada setengah-setengah nak berubat kan. Kau pergi ambil air 7 kolah. Okey. Sebenarnya kenapa kita nak ambil air 7 kolah contohnya kan? Ustaz tu jawab apa tadi? Kata ni mungkin ada berkat-berkat untuk ke jin-jin Islam ke apa sebagainya kan.
Sebenarnya yang lebih tepat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW pernah berumpat dengan air wudu. Rasulullah, satu orang pernah sakit, Rasulullah pernah ambil wudu dia, umpat orang tu, sapu kepada orang tu. Sebenarnya, kan? Jadi kalau dia kata ambil, kalau mesti 7 kolah tak boleh lah, sebab tak ada Nabi kata ambil 7 kolah. Tapi air wudu itu sendiri Nabi pernah berumpat dengan air wudu. Kan? So mungkin pengumpat-pengumpatan tu dia belajar dulu tu itu, dan dia mungkin terlepas apa kata dalil kan. Lepas dia jawab sekadar yang dia boleh jawab lah. Dan sebenarnya Rasulullah pernah berubah dengan wudu. Allah. Hadis surat Tirmizi dari Sahih, hadis surat Tirmizi. Ada lagi soalan? Okay, last question. Okey. Saya dengar sesi oleh IKMM tentang sejarah Syiah. Dia kata ada orang lelaki ni daripada orang Yahudi, dia daripada Yaman. Dia pergi ke rumah di Madinah dan menyatakan Islam dia. Akan tetapi dia munafik. Lepas tu daripada situlah hybrid dia lah. So yang Syiah Iran tu semua is a revolutionary lah. Komen. Okey, kalau cerita sejarah ni dia panjang Boleh tak bagi saya 5 minit? Boleh. Saya cerita secara ringkas. Yang faham tolong sampai kepada yang tak faham. Okey, secara ringkas Okey. Syiah ni dia bermula daripada zaman Sayyidina Uthman. Okey, itu belum Syiah ni, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Okey, so jadi ketika itu ada orang yang tak bersetuju dengan pemerintahan Sayyidina Uthman. So ada satu grup dipimpin oleh orang Yahudi ni, dikempenkan sebenarnya Ali yang layak, Khalifah Ali yang layak. So bila dikempenkan begitu sampai akhirnya berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Bila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman, geng-geng yang menuntut Ali yang layak ni pun terus bai'ah pada Sayyidina Ali. Dalam waktu yang sama ada orang bai'ah pada Sayyidina Muawiyah. Akhirnya pendek cerita bergaduh lah. Maknanya akhirnya berlaku peperangan dengan ijtihad masing-masing sahabat, ijtihad masing-masing. Kemudian akhirnya pendek cerita lepas kesan peperangan tu Sayyidina Ali terbunuh. Bukan dalam peperangan tu. Dah habis peperangan tu, ada satu orang yang ada satu grup pula dia panggil Khawarij. Dia tak puati. Dia kata jomlah kita bunuh dua-dua ni. Muawiyah pun kita bunuh, Sayyidina Ali pun kita bunuh. Kan? Lepas tu 3 nama yang dia nak bunuh. Okey. Akhirnya Sayyidina Ali terbunuh. Kan? Dan Muawiyah terselamat. Kan? So, jadi tinggallah satu khalifah. Maknanya satu orang yang khalifah tu. Ketika Sayyidina Ali maknanya wafat ataupun terbunuh, orang lantik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Tapi lepas 6 bulan Hasan kata apa? Aku tak nak gaduh-gaduh lah. Serahkanlah pada Muawiyah. Atau Muawiyah jadi khalifah. Okay. Ketika Muawiyah nak wafat, ketika itu siapa yang layak jadi khalifah? Ada orang cadang anak dia, ada yang tak setuju anak sebagainya. Jadi pendek kata akhirnya Muawiyah bagi pada anak dia. Bila bagi pada anak, orang tak puas hati. Kenapa nak bagi pada anak? Maka satu grup lantik adik Hasan. Pak Hasan tak kan? Husin. Jadi berlaku maknanya pertentangan antara anak Muawiyah yang Yazid dan Husin. Okey. Akhirnya terbunuhlah Sayyidina Husin di Karbala. Okey. Terbunuh Sayyidina Husin di Karbala. Geng-geng ni daripada kempen dia hanyalah okey kita sokonglah Husin jadi khalifah, sokong Husin sampai akhirnya terjadi fatwa tu di sudut akidah. Sampai bab akidah berfatwa. Oh mesti sokong Sayyidina Ali. Sebenarnya Rasul tunjuk kat Sayyidina Ali. Mana dah cerita ada hadis lah. Ada hadis. Okey. Sampai sini okey? Kena gambaran Okay. Kita balik pada Sayyidina Husin tadi yang terbunuh tu kan. Sayyidina Husin ni dia ada satu orang isteri, anak Maharaja Parsi. Ketika Maharaja Parsi itu tumbang di tangan Islam, so anak Maharaja Parsi itu dikawinkan dengan Sayyidina Husin. Dia ada 3 orang terbalik, ada 4 tu. Satu dikawinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, satu dikawinkan dengan anak Sayyidina Umar, satu lagi dikawinkan dengan Sayyidina Husin. Anak Sayyidina Ali, itu Husin. Okey.
Jadi perkahwinan antara Sayyidina Husain dengan orang ni nama Syahbanu, isteri ni Syahbanu, lahir satu orang nama Ali Zainal Abidin. Jadi pendek kata, ketika Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, Ali Zainal Abidin ni selamat. So jadi oleh kerana mak Ali Zainal Abidin ni orang Parsi. Seluruh orang Parsi rasa, kita kena bela ni, kita kena bela. Macam contohnya kan, katakanlah keturunan Rasulullah terakhir, mak dia tu orang Melayu. Itu orang Melayu kata, kita kena bela ni, kita kena bela. Macam tu keadaan orang Parsi ketika itu. Sebab itu orang Parsi terlalu gairah nak sokong kepada Ali Zainal Abidin ni, sampaikan dia terpengaruh dengan maknanya pandangan-pandangan dari Syiah. Dia terpengaruh. Okey. Jadi bermula berkembang, pertentangan tu makin besar, berlaku peperangan banyaklah antara Syiah dengan Sunnah ni. Ada berlaku peperangan besar semua. Okey. Anak kepada Sayyidina Husain, anak Husain. Kan? Nama dia Muhammad Muhajir. Muhammad Muhajir ni apabila melihat, aku punya keturunan ni daripada Husain ni kena selamatkan. Kalau tak, takut mereka terpengaruh dengan Syiah. Jadi Ali Muhammad Muhajir ni membawa seluruh keturunan Rasulullah daripada jaluran Husain pergi ke satu tempat yang cukup terpencil. Nak senang faham, tidak mengecilkan bawaan tempat, dah senang faham. Daripada Kuala Lumpur ni tengah pada-pada, sudahlah kita pindah dekat Gua Musang, itulah. Senang faham. Gua Musang. Jadi tempat terpencil itu adalah Hadramaut, Yaman. Sebab tu keturunan Rasulullah daripada jalan Husain semua daripada Hadramaut. Dan keturunan Husain ni dia tak ada yang Syiah. Yang Hasan ada. Sebab keturunan Husain ni dibawa oleh cucu anaknya Husain ni pergi ke Hadramaut. Dan sebab itu kita dapat Islam daripada Hadramaut dan tak ada orang Melayu yang Syiah. Sebab keturunan Rasulullah daripada Husain tak ada yang Syiah. Daripada Hasan ada. Faham? Okey. Ketika keturunan Rasulullah yang mengislamkan kita daripada Hadramaut ni, kan? Maknanya keturunan Nabi daripada Hadramaut ni pada awal. Dia kenapa dia datang ke Hadramaut semua tu panjang kisah dia. Saya simpulkan Apabila dia datang ke sini, mereka memahami satu hari nanti orang bahagian Melayu ni pasti akan menerima maknanya berhadapan dengan faham-faham Syiah. Sebab itu orang Melayu kita telah dibiasakan dengan nama-nama sahabat. Kalau solat tarawih, Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab, Khalifatul Tsani Sayyidina Osman. Sebenarnya benda tu bukan dicipta untuk guru kita, ulama daripada Hadramaut, sebab dia faham bahawa kita orang Melayu akan berhadapan dengan Syiah satu hari nanti. Kan? Datang ustaz-ustaz baru ni pula yang tak faham sejarah ni, kenapa nak selawat-selawat waktu tarawih? Ini semua bid'ah ni, tak payah selawat-selawat. Ada masjid-masjid dah berhenti dengan selawat. Sedangkan selawat tu nak membiasakan kita dengan sahabat-sahabat dan empat tu. Datang ustaz-ustaz yang mungkin balik semangat daripada mana-mana kan. Pernah dengar tak ustaz-ustaz yang kata tak payah selawat waktu solat tarawih? Pernah dengar? Kononnya itu bid'ah sebagainya. Sebab dia tak faham, bukan tak faham, dia kurang perhatian dengan benda-benda yang apa tu maksud bid'ah sebenarnya. Lepas tu ada saya selawat tarawih tu kena teruskan. Sebab dia memesrakan kita dengan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Dia dikenalkan awal. Betul orang Melayu kita kalau dia kata datang orang kata, sebenarnya Abu Bakar, Umar tu kafir ke tak? Kita rasa orang ni betul. Sebab kita dah biasa dengan nama Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Kan? Hari kita biasa. Lepas tu benda-benda yang ulama-ulama tu guru susun itu semua dia ada sebab dia. Kan? Sambutan Maulid Nabi ada sebab dia. Dia bukan tak ada ni bid'ah, tak boleh buat sebagainya. Dia ada sebab. Kena kaji sejarah kenapa benda tu disusul. Sebenarnya. Kan? Dia bukan berlaku dengan kebetulan dah. Disusul pada oleh Hadramaut. Okey. Kan? Kenapa pendakwah tu beria-ia nak mengislamkan kita bangsa Melayu? Satu soalan ni Kenapa beria-ia? Susah dia je, dia aman kat Hadramaut tu. Ni nak kapal, nak susah payah datang kat negara kita, Islam dan kita pula kahwin dengan orang Melayu kita. Orang Melayu kita tu bukan lawa-lawa pun. Kan? Orang Melayu kita kulit Jawa, kulit Batak, kulit Bugis, bukan cantik pun. Orang Arab tu, kita hari ni kalau nak kahwin ni bicara cantik-cantik kan. Pendakwah tu dia tak kira tutup mata je. Kahwin sebab Islam lah orang ni. Islam pergi ke kampung, cantik-cantik orang Melayu kita kan. Tapi datang Islam. Kenapa beria-ia datang ke Islam ni? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda ada dua hadis
kebangkitan Islam akhir zaman akan disemarakkan daripada dua tempat. Pertama daripada timur jauh, yang kedua daripada negara belakang sungai, kingdom behind the river. Kecek, Inggeris sikit. Kan? Daripada dua tempat ni. Mana timur jauh? Wallahu a'lam. Oleh kerana hadis ni disebut daripada Madinah. Timur jauh mungkin Pakistan, mungkin Afghanistan, mungkin Nusantara ni, mungkin China, mungkin Korea, mungkin Jepun. Wallahu a'lam. Sebab itulah para sahabat bersungguh-sungguh dalam mengislamkan bangsa-bangsa timur ni. Rasulullah sebut bangsa timur ini yang akan menyemarakkan Islam akhir zaman. Ada kubur sahabat, makam sahabat di Guangzhou, China. Saya pernah pergi Guangzhou. Kata sahabat, dekat depan makam tu tertulis kata-kata dia, kami datang ke negara China untuk mengislamkan bangsa China. Kami takkan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di bumi China. Di Nusantara ni satu makam di Barus. Wafatnya tahun 48 Hijrah. Kalau tak sahabat tabi'in di Barus, Indonesia. Barus tu bawah daripada Aceh. Kan? Barus tu Kapur Barus. Dalam bahasa Arab, Barus tu Fansur. Pernah dengar nama ulama Hamzah Fansuri? Kan? Fansur, bahasa dari sana, Barus. Orang Arab datang ke Nusantara ni, mereka mencari Kapur Barus. Kapur Barus ni bahan terbaik memandikan mayat. Barus tu daripada Barus. Fansur, bahasa Arab. Kan? Dua tempat. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh nak mengislamkan kita ni. So Nabi sebut, pertama sekali bertimur jauh kebangkitan Islam. Mana? Wallahu alam. Mungkin kita, mungkin China, mungkin Pakistan, mungkin Afghanistan, wallahu alam. Tapi ramai ulama mengharapkan Nusantara ni, sebab Nusantara ni perlu Islam paling ramai. Yang kedua, negeri di belakang sungai, Mawara an-Nahar, kingdom behind the river. Kingdom behind the river di mana? Negeri Tantan. Negeri Tantan. Sebab dia ada dua sungai, satu sungai Sirdaria, satu lagi sungai Amudarya. Dua sungai besar. Di situ terletak negeri Tantan. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Dikistan, Kyrgyzstan. Negeri Tantan di situ. Daripada dua tempat. Sebab itu para sahabat pergi dua tempat ni. Negeri Mawar Anhar. Di Uzbekistan ada sahabat Kusam Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Kusam Ibnu Abbas ni satu-satunya sahabat Nabi yang sebiji badan bentuk badan macam Rasulullah. Kalau di belakang tu orang kayaknya, Rasulullah ni. Contoh Kusam. Kusam Ibnu Abbas ni bentuk badan macam Rasulullah. Kusam Ibnu Abbas. Dan ada makam di Uzbekistan. Maknanya mereka berlumba-lumba mengislamkan dua tempat ni. Sebab yang akan menyemarakkan Islam akhir zaman bukan daripada negara Arab, daripada dua tempat. Sebab itu mereka berusaha. Salah satunya keturunan-keturunan Nabi yang kita terima kasih daripada jaluran Husain kebanyakan Berhadramaut. Banyak ni tak ada pun. InsyaAllah banyak umur lagi kita sambung lagi kan. Kisah. Kalau kita faham sejarah, faham kenapa kita lebih menghayati semua. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa sudah berada dekat Malaysia lah sebagainya kan. Dia semua ada kaitan-kaitan sejarah dia. Kenapa ada orang yang menentang pula benda-benda yang selawat-selawat lah apalah. Mereka tak faham benda-benda ini demikian. Kenapa ulama-ulama di Berhadramaut susun begitu? Bukan kebetulan. Dia susun kerana bersebab begitu. Kan? Allah. Okey, sekian saja. Dan umur-umur rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Aku qouli ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الاربعه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.